Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid satu Lavender? Awak sihat ke hari ni? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey, dah sarapan pagi dah? Dah. Okey, samalah cikgu pun dah makan dah tadi. Cikgu makan Nestle Cornflake dengan susu. Okey, so cikgu harap semua orang dah bersedia lah untuk hari ni kita nak belajar kan? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan sebutkan PDPR kita pada hari ini yang kita nak belajar apa. Okey, so hari ni PDPR kita ialah bilangan ke-34. 34 dah, jauh dah. Okey, 34. Okey, matematik tahun 1, 6.1.2. Selamat datang Fairuz. Nanti cikgu ambil kehadiran Fairuz Okey, 6.1.2 membuat dan menyukat isi padu objek menggunakan unit bukan piawai. Okey, hari ni kita masih lagi dalam subtopik isi padu cecair. Tapi kali ni kita nak sukat. Nak tahu berapalah, siapa banyak, siapa sedikit, mana yang lebih, mana yang kurang, kita nak tahu. Okey, seterusnya 6.1.3 yang bawah ni membanding 2 atau lebih isi padu cecair objek menggunakan unit bukan piawai. Maksudnya kita menggunakan cawan, menggunakan mangkuk, menggunakan gelas. Itu adalah unit bukan piawai. Okey. So, sebelum cikgu pergi jauh, cikgu akan terangkan dahulu peraturan lah. Seperti biasa peraturan kan, supaya kita lebih prihatin dan cakna. Okey, yang pertama sekali menghadiri kelas Google Meet 10 atau 15 minit lebih awal. Bagus kepada murid yang datang awal ni. Kita boleh bersedia. Okey, pastikan kamera awak dibuka supaya cikgu boleh nampak muka murid-murid yang berada dalam kelas cikgu pada pagi ini. Okey, sekiranya awak nak bercakap atau apa, cikgu akan berikan kebenaran sekiranya perlu saja. Kalau cikgu kata tak perlu cakap, maknanya kena tutuplah mikrofon. Okey, sila tutup mikrofon sebab tak nak bagi bising. Okey, sila duduk di tempat yang sesuai dan selesa. Jangan duduk di tempat yang tak selesa atau kotor. Pakaian tu bersih, dah bersedia nak belajar, nak pergi sekolah kan? Okey, baca doa dulu sebelum kita menuntut ilmu. Cikgu akan tambah 5 markah kepada murid yang hadir pada pagi ini. 5 lagi markah sekiranya awak masukkan buku latihan dalam app Padlet dalam Padlet. Okey, tambah lagi 5 markah sekiranya hasil kerja awak cemerlang. Okey, dan 5 markah juga cikgu akan tambah kepada murid yang buat quizzes. Okey, kira ada 2 tugasan lah. Tapi salah satu pun sudah cukup. Kalau dah jawab quizzes, tak nak jawab buku pun tak apa. Nak jawab buku, tak nak jawab quizzes pun tak apa. Nak jawab dua-dua lagi bagus sebab dapat markah tambahan. Okey, cikgu akan tambah 2 markah sekiranya hasil kerja awak hanyalah memuaskan. Maksudnya ada salah sikit ke, tak kemas ke, tak siap ke, tulisan tak kemas dan sebagainya, cikgu bagi 2 sahaja. Okey, sekiranya awak bising, cikgu akan potong 2 markah. Ni warna merah ni maksudnya negatif lah, yang tak baik. Okey, tapi setakat ni tak ada seorang pun yang perangai tak baik, semuanya baik-baik belaka. Okey, so sebelum cikgu pergi lebih lagi jauh, kita patah balik semula minggu lepas pada hari Rabu, iaitu 6 hari bulan Oktober, di mana ini adalah latihan-latihan yang telah pun disemak. Okey, jadi kalau awak nak tahu markah awak dan sebagainya, so bolehlah tengok balik Padlet pada 6 hari bulan Oktober. Okey, setakat ni ramai yang dah hantar, cuma ada jugalah orang yang tak hantar dan orang yang sama. Okey. Cikgu dah cakap kalau tak nak buat guna buku, boleh guna quizzes. Sebab tu cikgu hantar link quizzes tu, supaya murid yang mungkin tak nak buat buku ataupun ada masalah dan sebagainya, boleh guna quizzes tu. Tapi kalau rasa quizzes tu tak suka, boleh buat guna buku. Buku pun tak banyak, kadang 2-3 muka surat sahaja. Masukkan dalam Padlet ni, tak susah pun kan. Kalau lambat sikit pun tak apa, cikgu tak ada masalah. Lambat sikit pun tak apa, cikgu tak ada masalah. Bisingnya tu, siapa tu? Okey, tak apa. Okey, cikgu ambil kehadiran Fairuz. Tadi Fairuz baru masuk kan? Okey, jap. Okey, cikgu dah ambil dah kehadiran Fairuz. Okey, setakat ni kita ada 11 orang yang hadir. Tahniah kepada 11 orang murid yang hadir pada hari ini. Awak murid yang hebat. Okey.
Hari ni kita teruskan. Sebelum cikgu pergi lagi jauh lagi apa kita nak belajar, kita nak tengok dulu satu video, bukan video lah, satu permainan dipanggil sebagai Dino Drink. Dino Drink ni maksudnya dinosaur minum. Volume capacity. Okey, dalam game ini dia menceritakan tentang sebilangan atau beberapa ekor dinosaur yang nak minum air. Mereka dahaga lah. So bila mereka dahaga, mereka perlu isikan air dalam cengkerang telur. So cengkerang telur tu perlu diisi dengan air, tapi mesti ikut saiz yang sama dengan ukuran pada tanah ni. Maksudnya dia tak boleh lebih lah. Kalau contoh besar tu boleh masuk yang mana. Dia mesti cukup-cukup. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh terlebih. So kita nak tengok lah siapa dekat sini murid yang boleh pilih telur yang mana untuk kita nak isi air dan masukkan dekat tanah ni, supaya dinosaur ni boleh minum. Okay, so kita tengok sama-sama Dino Drink. Our competitors are getting thirsty, folks. Let's get everyone hydrated at the hydration station. Watch me first, kids. First, click on an eggshell, then hold it under the water to fill it. Next, move the eggshell to a watering hole and click to pour the water in the hole. Ya. Betul? Dinosaur tu akan minum. The Tapi bigger kena the betul. egg, the more water it can hold. Match the size of the egg to the size of the hole. Small hole, small egg. Big hole, big egg. Ready? Give that thirsty dinosaur some water. There are 2 holes and 2 dinosaurs. Match the size of the egg to the size of the hole. Okey, sekarang ni kalau kita dapat tengok ada 2 ekor dinosaur yang berwarna coklat dan juga berwarna hijau. So kita akan pilih warna coklat dulu. Okey, yang ni cikgu akan pilih murid. Kita start daripada Adriana dulu Okey, cikgu nak Adriana cuba pilih mana satu cengkerang untuk yang sesuai untuk kita isi air dalam ni bagi dinosaur yang warna coklat ni. Adakah depan, tengah ataupun tepi? Dekat sini ni. Yang kat sini tu yang mana? Yang besar sekali ke yang tengah-tengah? Yang besar sekali. Besar. Okey, kita tengok. Okey. Besar. Kita isi tau. That egg held the right amount of Betul. water. to Jawapan fill that Adriana hole. tepat. Maksudnya kita kena ambil saiz yang besar sekali untuk dinosaur yang besar berwarna coklat ini. Okey, seterusnya. Cikgu nak minta murid yang seterusnya untuk jawab. Terima kasih Adriana. Cikgu minta Arisa Nazmin untuk pilihkan mana satu dinosaur, mana satu cengkerang untuk dinosaur warna hijau. Yang paling kecil ke atau yang besar sikit? Besar sikit. Besar sikit. Okey, kita tengok. Okey, kita isikan dalam tong ni, dalam tanah. That egg held the right amount of water to fill that hole. Okey, very good. Now there are 3 holes and 3 dinosaurs. Okey, sekarang kita ada 3 dinosaur dan juga 4 jenis cengkerang. Okey, so cikgu tambahkan dulu markah Arisa. Terima kasih Arisa. Kita minta murid seterusnya Auni Zahra. Okey, Auni, tolong cikgu, mana satu yang kita nak gunakan dinosaur yang kecil ni? Kita nak pakai cengkerang yang mana untuk dinosaur warna oranye yang kecil ni? Yang besar sekali ke, yang sederhana ke, yang kecil? Auni, yang paling besar ke, yang sederhana ke, atau yang paling kecil? Ya. Pilih. Cengkerang mana kita nak guna? Yang sederhana. Sederhana. Okey, kita tengok. Okey, kita masukkan dalam bekas ni. Dalam hole ni, lubang ni. That egg held the right amount of water to fill that Okey, hole. betul jawapan awak. Tahniah. Kerana jawapan awak tepat. Terima kasih Auni. Kita minta murid seterusnya Fairuz. Fairuz, ada seekor lagi warna hijau. Mana satu dia akan guna?
Yang paling besar, sederhana atau kecil? Fairuz? Okey, nanti cikgu ambil kehadiran dia. Fairuz ada? Okey, kalau Fairuz tak ada kat oh, sederhana. Okey. Fairuz ada sorry Okey, kita masukkan dekat warna hijau ni. Okey, That egg Tanya. held the Very right amount of water good. to fill that hole. Yes, jawapan yang diberikan oleh Fairuz tepat sekali. Kita akan ambil yang tengah-tengah. Okey, cikgu ambil kehadiran dia dulu. Okey, cikgu nak minta dia Inara. Tolong cikgu pilih mana satu cengkerang yang sesuai untuk dinosaur warna coklat. Yang paling besar ke atau yang paling kecil? Dia, mana cengkerang yang sesuai? Yang paling besar ke yang paling kecil? Paling besar. Okey, kita tengok betul atau salah. Okey, jawapan yang diberikan betul. Now there are 5 holes and 5 dinosaurs. Okey, very Match the good. size of Jawapan the egg to yang the diberikan size of the adalah hole. tepat. Okey, so kita dah selesai dah dekat sini. So kita dapat lihat dekat sini untuk kita nak mengisi sesuatu bekas, kita mesti mengikut saiznya lah, mengikut saiz yang bersesuaian. Okey, dah selesai dah aktiviti kita pada set induksi pagi ini. Okey, kita teruskan PDPR kita pada pagi ini dengan aktiviti seterusnya, iaitu praktis murid 1. So hari ini kita nak belajar tentang mana satu isi padu yang banyak, mana satu isi padu yang sedikit, mana satu isi padu yang lebih daripada, kurang daripada dan sama banyak. Okey, cikgu akan pilih murid untuk jawab soalan praktis murid 1. Semua orang tengok dekat depan ya. Okey, tandakan right. Tolong tutup mic. Okey, terima kasih. Mic tu bising sikit lah. Okey, tandakan right bagi isi padu yang banyak. Okey, kat sini ada teko dan juga segelas cawan. Mana satukah yang mempunyai isi padu yang banyak? Okey, cikgu pilih murid ya. Okey, murid itu ialah Hafi. Hafi, mana satu isi padu yang banyak? Teko atau cawan? Teko, betul. Jawapan yang diberikan oleh Hafi tepat. Jawapannya ialah teko. Teko adalah bentuk atau bekas yang mempunyai isi padu yang banyak. Manakala yang ini kita tak tahulah. Yang penting kita tengok apakah jawapan bagi yang cawan ni pula. Okey, soalan kedua. Terima kasih kepada Hafi kerana menjawab soalan dengan tepat sekali. Okey, kita minta murid seterusnya iaitu Irfan. Irfan, tandakan right bagi isi padu yang sedikit. Adakah kotak susu atau segelas susu? Segelas susu. Segelas susu. Jawapan yang diberikan oleh awak tepat. Tahniah. Very good ya. Terima kasih Irfan. Cikgu nak minta murid seterusnya. Mawar Humaira. Soalan praktis 3. Ada 3 jenis soalan tapi jawab satu sajalah. Okey, tulis isi padu susu dengan betul. Kita pernah belajar hari tu pada minggu lepas iaitu setengah, suku dengan penuh. Ingat lagi tak? Setengah, suku dengan penuh. Jadi mana satu yang depan ini? Yang depan ni nama dia apa? Yang depan ni nama dia apa? Suku, setengah atau penuh? Suku. Betul. Jawapan awak tepat. Jawapan awak tepat. Jawapannya ialah suku. Yang pertama sekali ialah suku. S-U-K-U-Ku. Suku.
Okey, kenapa kita panggil suku? Sebab isi padu dia berada dekat sini. Iaitu dia sikit lah. Dia kurang daripada setengah. Ini kita panggil sebagai suku. Okey, terima kasih kepada Mawar. Okey, soalan seterusnya kepada Putra. Siapa yang baru masuk? Putri. Okey, nanti cikgu ambil kehadiran Putri lepas ni Okey, soalan seterusnya. Tulis isi padu susu dengan betul. Yang dia punya susu dia dekat tengah-tengah. Apakah jawapan dia? Apa jawapan dia? Baru. Tak tepat. Setengah. Very good. Betul. Jawapannya ialah setengah. S is a, T ita, N G A H ngah. Setengah. Kenapa kita panggil setengah? Sebab isi padu susu ni berada di tengah-tengah. Yang ini dia sikit. Sebab tu kita panggil dia suku. Okey, sekarang yang terakhir. Gambar yang ketiga. Cikgu nak tanya. Okey, cikgu ambil kehadiran Putri dulu. Okey, cikgu nak tanya Putra. Apakah jawapan bagi yang hujung sekali ni? Penuh. Penuh. P-I-P N-U-H no. Penuh. So, isi padu yang kita belajar untuk tahun 1 ada 3. Suku, setengah dengan separuh. Dengan penuh. Minta maaf ya. Suku, setengah dan penuh. So, kena tahu benda tu ya. Sebab nanti dalam quizzes ada keluar soalan ni. Dia tanya. Mana satu penuh, mana satu suku, mana satu setengah. So, kena eja betul-betul dan jawab dengan betul. Untuk nak dapat markah yang bagus. Okey, soalan seterusnya. Praktis murid 4. Okey, kali ini kita akan masuk kepada kemahiran. Dipanggil sebagai kemahiran menyukat. Okey, kemahiran menyukat. Okey, dekat sini ada 1 teko dan juga 4 biji cawan. So, soalan tu tanya, isi padu teko iaitu yang warna merah ini sama dengan berapa isi padu cawan. Maksudnya dia tanya berapa biji cawan lah. So, awak kena kira berapakah biji cawan yang diperlukan untuk memenuhkan isi padu teko berwarna merah ini. So, cikgu nak tanya Putri. Apakah jawapan awak? Putri? 4. Betul. Jawapan yang diberikan oleh Putri tepat sekali. Jawapannya ialah 4 isi padu cawan. Sebab dekat sini kita dapat tengok 1 cawan, 2 cawan, 3 cawan dan 4 cawan. Oleh itu kita perlukan 4 biji cawan untuk memenuhkan 1 teko yang besar ini. So kita tulis kat sini 4. Okey, terima kasih Putri kerana menjawab dengan betul dan tepat. Okey, soalan seterusnya. Cikgu nak minta Sarah Aisyah. Soalan praktis 5. Dalam gambar praktis 5 ini ialah sebotol minyak. Dan minyak ini, isi padu botol yang mempunyai minyak ini sama dengan berapa isi padu mangkuk? 6. Very good. Jawapannya ialah 6. Okey, so 6 isi padu mangkuk. So, apa benda yang cikgu tunjukkan dalam soalan praktis 4 dan 5 ni? Okey, cawan ni dipanggil sebagai unit bukan piawai. Maksudnya dia bukan dalam unit bukan piawai ni ialah nak cerita kita nak imbas balik semula kan. Maksudnya kita tak menggunakan standard unit oleh semua orang. Maksudnya benda ni mungkin berubah-ubah. Lepas tu bukan piawai. Maksudnya boleh diubah-ubah. Mungkin cawan ni boleh besar, cawan yang itu kecil. So tak semestinya cawan saiznya sama besar. Okey, so dekat sini ada 6.
Kita nampak lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So kita ada 6 mangkuk untuk memenuhkan 1 botol minyak ini. Okey, soalan seterusnya, praktis 6. Ialah gambar jus oren. Isi padu jus sama dengan berapa isi padu gelas? So cikgu nak pilih seorang murid untuk jawab, dan murid itu ialah Syahira Dania. Apakah jawapannya? Isi padu jus sama dengan berapa isi padu gelas? Syahira Dania. Berapakah isi padu gelas? Bilangan gelas. 8. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So kita dapat tengok dalam gambar ini, kita perlukan 8 biji gelas yang sama untuk memenuhkan 1 botol jus oren. Terima kasih kepada Sarah. Okey, soalan seterusnya. Kali ini kita nak membanding, kita mengukur dan kita membanding. Tadi kita sukat saja ukur lah, maksudnya kita sukat saja berapa dia punya isi padu. Kali ni kita nak sukat, lepas tu kita nak banding. Siapa lagi besar, siapa lagi banyak. Siapa lagi banyak, siapa lagi sikit, siapa lebih daripada, siapa kurang daripada. Okey, kita tengok soalan praktis murid 7. 1 jak. Jak ialah yang berwarna merah ni ya. Ini nama dia jak. Yang ini nama dia mangkuk. Yang warna oren ni mangkuk. Yang warna hijau ni botol. So jangan confuse. Okey, 1 jak dapat memenuhkan berapa biji gelas? Okey, cikgu nak tanya Syifa Ariana. 1 jak berwarna merah boleh isi berapa biji cawan? Biji gelas. Syifa? Ada berapa? Berapa Syifa? 5 cikgu. Betul. Jawapan yang diberikan oleh Syifa yang dibantu oleh ibunya 5, iaitu jawapan yang tepat. 1 jak dapat penuhkan 5 biji gelas, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. So kita dapat tengok dekat sini, untuk penuhkan 1 jak ataupun 1 jak tu boleh memenuhkan 5 biji cawan atau 5 biji gelas. Okey, soalan seterusnya. Kita minta murid berikutnya, kita patah balik kepada murid yang pertama, iaitu Syifa, minta maaf ya, Adriana Syaurah. Ada tak murid lain yang cikgu tak sebut nama? Yang tertinggal? Tak ada Okey, kita patah baliklah kepada Adriana Okey, Adriana akan menjawab praktis murid 8. 1 mangkuk, mangkuk yang warna kuning ni, dapat penuhkan berapa biji gelas? 2. Jawapan yang diberikan oleh Adriana tepat. Memang betul pun 2. 1 dan 2. Very good. Okey, terima kasih Adriana kerana menjawab dengan tepat. Okey, soalan seterusnya. Kita minta Nur Arisa Nazmin. Praktis murid 9. Isi padu botol sama dengan berapa biji gelas? Botol yang warna hijau ni. 3. 3. 1, 2, 3. Betul. Jawapan yang diberikan oleh
Arisa tepat. Jawapannya ialah 3 biji gelas. Terima kasih Arisa. Okey, tadi kita dah buat menyukat. Maksudnya kita ukur lah berapa dia punya isi padu cawan yang gelas yang diperlukan untuk nak penuhkan bentuk tu. Sekarang ni kita nak banding pula. So bila kita nak banding, kita mesti guna perkataan lebih daripada, kurang daripada ataupun sama banyak. Ada 3 lebih daripada, kurang daripada atau sama banyak. Okay, so kita akan tengok soalan praktis murid 10 ini. Isi padu jak, iaitu yang berwarna merah ini, apakah isi padu mangkuk? Maksudnya mangkuk ialah yang berwarna kuning ini. Adakah jawapannya lebih daripada, atau kurang daripada, atau sama banyak? Okey, so cikgu nak minta Auni Zahra. Mana satu jawapan dia? Isi padu jak lebih daripada, isi padu jak lebih daripada ke, atau kurang daripada ke, atau sama banyak isi padu mangkuk? Cuba tengok jak tu. Jak tu isi padu dia banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Jadi mesti lebih ke kurang? Lebih. Sebab kalau kita tengok dekat sini, Lebih. betul. Sebab dekat sini kita nampak ada 5 gelas diperlukan. Untuk mangkuk kita perlukan 2 sahaja. Jadi dekat sini jak ni lebih banyak, iaitu lebih besar lah isi padu dia. So kita sebut isi padu jak lebih daripada. Cikgu ajar dulu ni sebab lepas ni kita nak guna dalam buku aktiviti, awak nak kena guna perkataan ni. So awak mesti tahu apa perkataan-perkataan yang kita nak guna. Lebih daripada sebab jak ni besar, mangkuk ni kecil. Sebab itulah kita panggil isi padu jak lebih daripada isi padu mangkuk. Lebih sebab besar kan? Okey, soalan seterusnya, soalan 11. Okey, kita nak bandingkan pula. Isi padu botol berwarna hijau, apa dia? Isi padu jak. Ni botol dengan jak. Lebih daripada ke, kurang daripada ke, atau sama banyak? Okey, murid yang akan jawab soalan ini ialah Dia Inara. Isi padu botol lebih ke atau kurang isi padu jak? Dia Inara. Isi padu botol yang warna hijau tu lebih ke kurang daripada isi padu jak? Jak yang warna merah. Yang hijau ni lebih. Hijau ni lebih ke kurang? Kurang. Kurang sebab dekat, betul, kurang sebab dekat sini botol yang warna hijau ni dia perlukan 3 je. Jak dia perlukan 5. Jadi yang botol ni kita panggil sebagai kurang sebab dia sikit atau dia kecil. Sebab itulah kita tulis isi padu botol kurang daripada jak. Kita sebut kurang. Kenapa kita sebut kurang? Sebab botol ni ada 3 saja. Tapi jak ni banyak. Dia perlukan 5. Jadi botol kurang, jak lebih. Tadi kan kita jawab jak lebih kan? Jak lebih, botol ni kurang. Sebab dia kecil. Dia sikit. Cawan dia pun, gelas dia tak banyak. Ada 3 je. Yang ni lagi banyak, ada 5. Sebab tu kita panggil dia kurang. Okey, soalan seterusnya. Yang terakhir sekali untuk praktis murid. Okey. Praktis murid 12. Isi padu mangkuk. Mangkuk yang berwarna yang berwarna kuning ni.
Isi padu mangkuk, apa dia? Isi padu botol. Kurang ke atau lebih? Cikgu nak minta Fairuz. Isi padu mangkuk, kurang ke atau lebih isi padu botol? Botol yang warna hijau ni. Cuba tengok antara dua ni. Mangkuk ni lebih ke kurang? Fairuz? Fairuz ada? Okey, kita minta murid lain. Kita minta Hafi untuk jawab soalan 12. Isi padu mangkuk, ni mangkuk warna kuning, kurang ke atau lebih isi padu botol? Botol yang warna hijau. Kurang. Kurang. Kenapa awak cakap kurang? Angka tu dua. Betul. Pandai pun kau ni. Pandai Hafi. Okey, jawapan Hafi tu tepat. Sebab mangkuk ni 2 je. Botol ni ada 3. So, mestilah mangkuk ni kurang. Botol ni lebih. Tu maksud dia. Itulah kita panggil sebagai banding. Banding ni maksudnya kita nak tengok siapa yang lebih, siapa yang kurang. Siapa yang banyak cawan, dialah lebih. Atau gelas. Siapa yang gelas dia sikit, dialah kurang. Macam tu. Okey, selesai dah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada penilaian kelas. Lepas ni baru kita jawab dalam buku aktiviti. Sukat dan banding isi padu cecair. Kita ada 10 soalan. Okey, kita akan tengok siapakah murid yang boleh menjawab dengan tepat 10 soalan ini. Okey, murid yang cikgu nak pilih untuk jawab soalan ini dimulakan dengan Ifan. Okey, sekejap ya. Cikgu akan ambil gambar dulu. Okey. Cikgu akan startkan dengan Ifan dulu. Okey, Ifan akan menjawab soalan mana-mana yang dia suka. Sila pilih satu nombor. 1. Nombor 1. Okey, isi padu jak sama dengan berapa cawan? 8. Okey. Betul. Tahniah kepada Irfan. Okey, soalan seterusnya. Mawar, sila pilih nombor. Nombor 2. Tak kisah pun nombor mana-mana Okey, isi padu paling banyak siapa? Jak ke? Cerek ke? Atau teko? Cerek. Betul. Jawapan yang diberikan oleh Mawar. Tahniah sekali lagi. Soalan seterusnya kepada Putra Al-Alim. Sila pilih nombor. Putra Al-Alim, sila pilih nombor. Nombor 3. Okey. Berapa isi padu teko? 5 cawan, 8 cawan, 4 cawan, 12 cawan. Cawan. Okey, tahniah. Jawapan yang diberikan tepat sekali. Soalan seterusnya, Putri. Sila pilih satu nombor. Mana-mana pun boleh. Putri Balkis, sila pilih satu nombor. Nombor 10. Balkis, gambar ini sama dengan yang mana? A, B, C atau D?
D. Betul. Tahniah atas jawapan awak. Seterusnya, Sarah. Sila pilih satu nombor. Sarah, sila pilih satu nombor. Nak 7. 7. Okey Sarah, berapakah isi padu cerik? A. 5 cawan, B. 8 cawan, C. 12 cawan atau D. 15 cawan? 1, 2, 3, 4. 15. 15. Betul. Jawapan yang diberikan oleh awak tepat. Okey, soalan seterusnya kepada Sarah. Sarah dah jawab. Syahira, sila pilih satu nombor. Nombor 4. Syahira, mana satukah gambar menunjukkan suku? A, B, C atau D? Ah? C. Betul. Jawapan yang diberikan oleh Syahira Dania tepat sekali. Soalan seterusnya kepada Syifa. Sila pilih satu nombor. Kakak nak yang mana? Ada 5, 6, 8 dan 9. Tunjuk kakak nak mana? 5. 5. Okey. Syifa, mana satukah gambar menunjukkan penuh? A, B, C atau D? Penuh. Mana? Saya ada masa. Ada masa tu. Huruf B. Betul. Jawapan yang diberi Syifa betul. B ialah penuh. Okey, soalan seterusnya kita patah balik semula kepada Adriana Syaura. Sila pilih satu nombor. 6. 6. Isi padu yang manakah paling sedikit? A. Jak, B. Cerek, C. Teko dan D. Cawan. Lah apa ni? Ni. Ha. Teko. Betul. Okey, terima kasih Adriana. Tak pernah nama tu. Oh, tak tahu. Tu nama dia Teko. Okey. Okey, seterusnya kita minta kepada Nur Arisa Nazmin. Sila pilih nombor. Ada 8 dan 9. Arisa Nazmin, sila pilih nombor 8 dan 9. Arisa 9. Okey. Mana satukah gambar yang menunjukkan setengah? A, B, C atau D? B. B ke D? D. D. Okey, tepat sekali. Cikgu tak apa dengar tadi. Cikgu dengar macam B pun ada, D pun ada. Okey, soalan terakhir kepada Auni Zahra. Nombor 8 saja. Mana satukah cawan yang penuh? Susu, teh atau kopi? Yang penuh.
Kopi. Kopi. Betul. Jawapan yang diberikan. Jawapannya ialah kopi. Tahniah dan syabas kepada murid yang telah menjawab dengan tepat. Okey, cikgu akan tambahkan markah kepada semua murid yang telah menjawab sebentar tadi. Okey, cikgu nak select multiple dulu. Select all. Okey, tahniah dan syabas kerana telah menjawab dengan tepat. Okey, kita akan teruskan dengan latihan kita yang seterusnya, iaitu dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 59. Okey, semua orang buka buku aktiviti muka surat 59. Kita akan jawab bersama-sama soalan pada muka surat 59 aktiviti 1. Sila tuliskan hari, iaitu hari Rabu, dan juga tarikh 13 Oktober. Arisa, are you ready? Yeah. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, soalan pertama kepada Dia Inara. A. Isikan jawapan dengan petak kosong. Isi padu teko sama dengan berapa cawan? Dia Inara, soalan A. Isi padu teko sama dengan berapa cawan? 3. Very good. Jawapannya ialah tepat sekali. 3. Okey, soalan seterusnya kepada Fairuz. Minyak masak. Isi padu minyak masak sama dengan berapa mangkuk kecil? 4. Very good. Tahniah diucapkan. Soalan seterusnya kepada Hafi Ikram. Isi padu jus ceri sama dengan berapa biji gelas? 5. Very good. Jawapan awak tepat sekali. 5. Okey, kita teruskan dengan latihan seterusnya. Masih lagi muka surat 59. Kali ini kita akan isikan dan membuat perbandingan. Membandingkan antara isi padu jug, teko dan juga cerik. Okey. Satu jug. Okey, kita pilih murid dulu. Irfan Naufal. Satu jug penuhkan berapa gelas? Jug yang depan sekali. Apa? Satu jug, ni jug. Ni yang cikgu tunjuk dengan pensel ni, jug. Berapa cawan? Boleh penuhkan berapa cawan? Sorry, gelas. 7. 7. Very good. Jawapan awak tepat sekali. 7. Terima kasih Ifan. Soalan seterusnya kepada Mawar Humaira. Satu teko, teko yang tengah-tengah ni ya. Satu teko penuhkan berapa gelas? 3. Very good. Jawapan awak juga tepat. Soalan seterusnya, kita pilih murid berikutnya, Putra Al-Alim. Isi padu cerik sama dengan berapa gelas? Cerik yang ini. Isi padu cerik sama dengan berapa gelas? 10. 10. Very good. Jawapan yang diberikan oleh Putra tepat sekali. Okey, soalan seterusnya kepada Putri Balkis. Isi padu jug, iaitu yang depan ni, lebih ke atau kurang daripada isi padu teko? Teko yang tengah-tengah ni. Isi padu jug, jug yang ini, lebih ke atau kurang daripada isi padu teko? Teko yang ini.
Puteri Balkis, apakah jawapan awak? Soalan D. Isi padu jak. Jak yang ini Balkis. Lebih ataupun kurang daripada isi padu teko. Teko yang ini. Lebih ke kurang? Kurang. Okey, very good. Jawapannya adalah tidak tepat. Sorry. Sila tengok balik isi padu jak. Nampak gambar Isi padu jak ni yang ini tau. Lebih ke kurang? Lebih. Kenapa cikgu tolak jawapan awak yang mula-mula sekali tu? Sebab tadi awak cakap kurang. Kalau awak tengok dekat sini, okey, dekat sini jak ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 kelas. Tetapi teko hanya ada 1, 2, 3. Sebab itulah jak ni lebih. Kita tak boleh cakap jak ni kurang. Kalau jak kurang salah. Teko yang kurang, jak yang banyak. Okey, so jangan confuse kat situ, jangan salah Okey, soalan seterusnya. Kita minta murid berikutnya untuk menjawab soalan seterusnya, iaitu Sarah Aisyah. Isi padu teko, iaitu teko yang ini, lebih atau kurang daripada isi padu cerik. Cerik yang ini. Kurang. Bagus. Jawapannya adalah kurang. Very good. Sebab kalau kita tengok dalam gambar ni, tekonya hanya 3 saja. 1, 2, 3. Tetapi cerik ada 10. Jadi automatiklah kita tahu teko ni kurang. Tetapi cerik ni lebih. Sebab cerik ni ada banyak. Ada 10 cawan ni boleh masuk. Sebab itulah kita panggil teko ni kurang. Sebab teko ni 3 je. Okay, so jangan confuse istilah lebih dan kurang. Okay, kita dah selesai dah menjawab muka surat 59. Kita pergi kepada muka surat 60, aktiviti 2. Okay, aktiviti 2 ini meminta awak untuk mewarnakan jawapan yang betul. Dalam gambar rajah ini, kita nampak ada 3 jenis jus buah-buahan yang disediakan di dalam bekas air. Iaitu jus mangga, jus tembikai di tengah-tengah, dan yang hujung sekali ialah jus oren yang sikit ni. Okey, soalan pertama, A. Cikgu berikan kepada murid yang akan menjawab soalan ini ialah Syahira Dania. Soalan ni agak bukan susah lah, soalan ni agak panjang sikit. So tengok betul-betul Isi padu mangga, ni mangga. Ni mangga lebih ke atau kurang daripada isi padu tembikai? Ni tembikai. Lebih ke kurang? Syahira Dania. Isi padu mangga yang ini lebih ke atau kurang daripada isi padu jus tembikai? Tembikai yang tengah ni. Cuba tengok. Mangga dengan tembikai. Kurang. Very good. Jawapan yang paling tepat ialah kurang. So, warnakan kurang. Sila warnakan kurang Terima kasih kepada Syahira Dania. Seterusnya, cikgu minta kepada murid bernama Syifa untuk menjawab soalan yang kedua, iaitu soalan B. Okey, minta bantuan ibunya sama-sama. Isi padu jus tembikai, bermaksud yang ini, yang tengah-tengah ni, lebih ke atau kurang daripada isi padu oren? Oren yang hujung ni. Cuba tengok. Warna apa pun. Apa dia? Warna apa? Jawapannya apa? Lebih, cikgu. Okey, betul. Okey, cikgu nak semua orang warnakan jawapan yang B ni ialah lebih. Sebab kita nampak tembikai ini. Apa dia? Cikgu tak dengar. Warna apa
boleh warna apa-apa saja, tak ada masalah. Tak semestinya warna kuning. Cikgu, saya tak suka warna kuning, saya nak guna warna lain. Boleh tak? Boleh. Tapi mesti warna dengan betul lah. Jawapan yang betul. Jangan warna jawapan yang salah. Okey, cikgu ulang balik semula ya. Okey, untuk soalan ini, kenapa kita pilih jus tembikai ni lebih? Ya, Syifa dan juga murid-murid yang lain. Sebab tembikai ni banyak. Air dia tinggi. Kan? Tapi jus oren, air dia rendah sikit sahaja. So, kita nampak dekat sini, tembikai mestilah lebih. Sebab dia banyak. Tetapi, oren ada sikit sahaja. Sebab itulah kita panggil tembikai lebih, oren tu kurang. Okey, soalan seterusnya. Cikgu nak minta murid bernama patah balik semula Adriana Syaurah. Ulang sekali lagi. Soalan C. Isi padu jus mangga. Okey, jus mangga. Okey, cikgu padam ni dulu. Okey, isi padu jus mangga sama atau lebih daripada jus oren. Jus oren yang ini. Yang warna oren tu. Jus mangga ini, yang ni jus oren. So, mangga ni lebih ke kurang? Cuba tengok gambar dia. Mangga dengan oren, mangga ni lebih ke mangga ni kurang? Lebih. Lebih. Sebab kita nampak ni isi padu jus Sebab mangga. dia banyak. Betul. Very good. Pandai pun. Okey, jawapan dia adalah jawapannya adalah lebih. Sebab kita nampak dekat sini isi padu jus mangga dalam gambar ini lagi banyak daripada jus oren. Sebab itulah kita panggil sebagai lebih. Okey, so warnakan lebih. Dengan warna apa-apa pun tak apa. Tak ada masalah ya. Okey, kita dah selesai dah muka surat 60 untuk soalan latihan aktiviti 2.1. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 60 juga. Aktiviti 2. Cikgu laju sikit ya. Okey, buku aktiviti muka surat 60 aktiviti 2 Roman 2 ni, yang kedua lah. Lihat gambar. Maksudnya dia suruh kita tengok gambar lah. Okey, lihat gambar. Lihatlah gambar ni. 1, 2, 3. Tulis lebih. Maksudnya tulis perkataan ni. Lebih atau kurang atau sama banyak. Ataupun banyak ataupun sedikit. Kena pilih. Ada 4 perkataan yang kita kena pilih. 1, 2, 3 dan 4. Tapi kena pilih mana yang betul lah. Okey, soalan yang diberikan. Okey, Adriana dah jawab. Kita pergi kepada Arisa. Isi padu botol susu, apa dia? Daripada isi padu, orang panggil apa ni jak. Lebih ke, kurang ke, banyak ke atau sedikit? Ada 4 jawapan tu nak kena pilih. Cuba tengok botol susu. Sedikit daripada isi padu ni. Okey. Yang paling tepat sebenarnya, cikgu nak kata sedikit ni salah tak juga. Sebenarnya okey je isi padu tu sedikit daripada isi padu. Boleh. Tapi yang paling tepat sekali bukan sedikit. Ada jawapan lain. Arisa, apa jawapan dia? Bukan sedikit. Ada satu lagi jawapan yang betul. Sedikit ni tak tepat. Arisa? Sedikit? Kurang. Okey, kita pilih kurang lagi tepat Cikgu tak cakap sedikit ni salah. Sedikit ni bukan salah sebenarnya. Cuma tak sesuai digunakan untuk ayat ini. Kita akan tulis isi padu kurang daripada isi padu yang ini. Sebab bila kita sebut sedikit, sedikit tu maksudnya kita tak compare, kita tak bandingkan. Kurang dengan lebih kita bandingkan. Sekarang ni kita sedang membanding. Kita sedang membanding siapa lagi banyak, siapa lagi sedikit. Sebab itulah kita kena guna perkataan kurang. Tak boleh guna perkataan sedikit. Kalau contoh sedikit, contohnya isi padu botol susu sedikit. Titik. Baru boleh kata sedikit. Tapi disebabkan kita nak banding, kita kena hanya guna perkataan lebih dan kurang saja. 2 saja perkataan yang sesuai.
Okey, soalan seterusnya, soalan B. Ni susah sikit lah soalan ni ya. Mungkin salah pilih jawapan. Okey, tak apa. Yang ni cikgu tak boleh nak bagi markah ya sebab jawapan tak tepat. Okey, cikgu nak minta seterusnya. Auni, isi padu jug apa dia daripada isi padu botol? Pilih jawapan yang tepat. Isi padu jug apa dia daripada isi padu botol? Ada 4 jawapan. Lebih ke, kurang ke, banyak ke, sedikit. Ni soalan susah sikit. Cuba tengok ni. Dan juga botol. Lebih, kurang, sedikit atau banyak? Auni Zara. Auni, sila pilih jawapan. Tak apa, cuba je. Salah pun tak apa. Nanti kita cikgu beritahu. Kalau salah, cikgu betul kan? Adriana pula. Auni nak letak jawapan apa? Cuba Auni tengok yang ini. Ni kan jug kan? Ni jug. Jug dengan... cuba tengok jug dengan botol. Jug ni apa dia? Lebih ke, kurang ke, banyak ke, sedikit? Ni jug ni. Okey, disebabkan Auni tak boleh jawab. Banyak. Okey, jawapan Auni kurang tepat. Jawapan yang sebenar adalah lebih. Okey, jawapan sebenar adalah lebih. Isi padu ni kita panggil jug. Lebih daripada isi padu botol. Sebab kita nampak dekat sini botol ni kecil, jug ni besar. Oleh sebab itu kita panggil lah jug ni lebih, botol ni kurang. Tapi kita kan cakap jug, so kita tulislah jug, isi padu jug lebih. Okey, so jawapan yang banyak tu tak betul, kurang tepat Okey, so cikgu tak boleh bagi markah. Okey, soalan seterusnya, soalan C kepada murid yang seterusnya, iaitu Dia Inara. Sikit lagi dah nak habis dah. Okey, soalan C. Isi padu botol paling apa? Lebih, kurang, banyak atau sedikit? Sedikit. Betul. Ni baru boleh guna sedikit. Betul dia. Yang ni baru boleh guna sedikit. Tak boleh guna kurang. Siapa guna kurang salah. Bukan salah lah, kurang tepat. Sebenarnya boleh je kalau cikgu faham je benda tu. Isi padu botol paling sedikit. Sebab kita guna perkataan sedikit ni untuk tak nak compare. Kita tak nak banding. Dia sorang-sorang je. Macam soalan A dengan soalan B, dia ada 2 gambar. Kita nak banding. Bila kita nak banding, kita tak boleh guna perkataan sedikit dan banyak. Banding kena guna perkataan kurang atau lebih. Faham tak ni? Soalan ni susah sikit. Kalau dalam kelas pun mungkin pening kepala nak terang. Dalam Google Meet lagilah awak pening sikit. So kita kena guna dengan perkataan dengan betul. Tak boleh guna salah. Isi padu botol paling sedikit, bukan paling kurang. Walaupun secara teknikal dia memang betul je sebenarnya. Tapi isi padu yang paling tepat soalannya ialah, jawapannya ialah isi padu botol susu paling sedikit. Tu paling betul sekali. Okey, soalan seterusnya. Ni betul, cikgu tambahlah markah. Okey, cikgu nak minta Fairuz. Fairuz, isi padu jug paling apa? Fairuz, isi padu jug yang besar ni paling apa? Muhammad Fairuz, isi padu jug paling apa Muhammad Fairuz? Okey, mungkin Fairuz tak ada ataupun dia tak dengar. Okey, kita minta murid lain lah. Hafi, bantu cikgu soalan D. Isi padu jug paling apa?
Isi padu jug paling apa, Hafiz? Banyak. Betul, paling banyak. Kita tak boleh sebut paling lebih. Isi padu jug paling lebih, kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Dalam soalan ni tak boleh kurang tepat menggunakan perkataan lebih. Lebih dengan kurang untuk nak banding. Kita nak tengok ada dua bentuk, ada dua bekas, kita nak banding. Siapa banyak, siapa kurang, siapa lebih. Baru boleh guna perkataan kurang dengan lebih. Okey, so jangan confuse, soalan ni agak susah sikit kepada murid yang tak masih lagi bela-bela. Perkataan lebih, kurang, banyak dan sikit. Cikgu boleh nampak kat sini. Okey. Okey, tak apa, nanti kita belajar lagi Okey, soalan seterusnya yang terakhir muka surat 61. Okey, muka surat 61, dia suruh kita isi tempat kosong dengan perkataan lebih daripada atau kurang daripada. So, ni ada perkataan ni, lebih daripada atau kurang daripada. So, ada dua saja perkataan kita kena guna. Okey, lebih ke atau kurang. Bila kita nak banding, baru boleh guna perkataan lebih dengan kurang. Kalau kita tak banding, tak boleh guna perkataan lebih. Kita akan guna sedikit dan banyak. Okey, so jangan confuse kat sini. Okey, aktiviti 3. Okey, cikgu akan pilih murid untuk bantu cikgu jawab soalan ini. Okey, soalan ini kita mulakan dengan Irfan soalan A. Isi padu cawan lebih ke atau kurang isi padu teko? Cuba tengok cawan. Cawan tu nampak macam kecil. Apa dia? Lebih ke kurang? Lebih. Kenapa awak cakap lebih? Cuba tengok cawan ni besar ke kecil? Kurang. Tahu pun. Tu cikgu kata salah tadi. Okey, jawapan dia ialah kurang. Sebab cawan ni kecil. Sebab tu kita kata kurang. Kurang daripada. Ya, Irfan? Jangan salah pilih jawapan tau. Okey, isi padu cawan kurang daripada isi padu teko. Sebab kita nampak cawan ni kecil. Oleh itu, bila kecil, mestilah isi padunya pun sikit dan kurang. Okey, soalan seterusnya. Kita nak minta murid berikutnya. Mawar Humaira. Soalan B. Isi padu jus oren dalam kotak ni lebih ke atau kurang daripada isi padu dalam cawan? Atau gelas? Lebih ke kurang? Mawar Humaira. Lebih. Lebih. Very good. So, kita tulis lebih daripada. Sebab kita nampak dekat sini, dalam kotak jus oren tu, kita nampak dia besar. So, dia boleh masuk lagi banyak jus ataupun air di dalamnya daripada yang dalam cawan ni atau gelas ni. Gelas ni sikit. Sebab tu kita panggil yang ni lebih. Okey, terima kasih kepada Mawar. Soalan seterusnya, sikit lagi ya. Okey, Putra Al-Alim. Isi padu botol, apa dia daripada isi padu botol besar? Tong air besar. Lebih ke kurang? Kurang. Okey, very good Putra. Jawapannya ialah kurang. Sebab kita nampak dekat sini, dalam gambar ni, botol ni kecil. Sebab itulah kita panggil sebagai kurang daripada isi padu yang besar ni. Sebab kita nampak ni besar, dia boleh masuk lagi banyak air dalam ni. Okey, soalan seterusnya kepada Putri Balqis. Soalan D. Isi padu cawan, apa dia? Isi padu botol, kurang atau lebih? Sedikit. Tidak ada perkataan sedikit Putri dalam soalan ni. Ada dua saja. Lebih daripada atau kurang daripada. Okey, baru betul. Tak boleh guna sedikit. Sedikit tu kalau dia seorang-seorang boleh. Tapi sebab kita nak banding, mesti guna kurang daripada. Banding tu maksudnya kita nak tengok siapa lagi lebih atau siapa lagi kurang. Okey. Terima kasih. Jawapan dia adalah kurang daripada. Okey, soalan E. Kepada Sarah Aisyah.
Soalan E. Isi padu jus oren lebih atau kurang daripada isi padu botol kecil ni? Lebih daripada. Very good. Jawapannya adalah lebih daripada. Sebab kita nampak kat sini kan Aisyah kan besar kan. So mestilah ini lebih. Okey, cikgu harap benda ni dia kena praktis banyak-banyak kali baru awak akan cepat mahir dan cepat pandai tentang perkataan lebih, kurang, sedikit dan banyak. Kalau tak ada latihan nanti awak akan lupalah. Okey. Okey, terima kasih. Soalan ni lagilah senang. Muka surat 61. Warnakan bekas yang boleh isi banyak air. Okey, so yang ini cikgu tak pilih lah murid sebab kita nak cepatkan masa. Sekarang pun dah 1:11:06. Kita nak jawab soalan quiz online lagi kan. Okey, so yang ni cikgu jawabkan. Okey, cikgu nak tanya je lah semualah. Semua siapa yang nak jawab boleh jawab Okey, antara timba dengan gayung mana boleh isi banyak air? Ni timba, ni gayung. Mana satu yang boleh isi? Timba. Okey, warnakan timba. Warna cantik-cantik lah. Cikgu tak warna lah cantik-cantik. Awak warna cantik-cantik nanti. Sekarang ni awak warna biasa-biasa je dulu. Nanti lepas ni ada banyak masa free color cantik-cantik. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Antara gelas dengan cawan cup ni, mana satu yang boleh isi lagi banyak? Mana satu boleh isi lagi banyak air? Cup. Cawan cup. Yang ini Okey, sebab yang gelas ni nampak kecil kan. So, tak boleh isi banyak lah. Nanti color cantik-cantik buat cantik-cantik. Okey, soalan seterusnya. Soalan C. Yang ini kita panggil sebagai periuk dan juga mangkuk. Mana satu yang boleh isi banyak air? Periuk ke mangkuk? Periuk. Periuk. Okey, bagus. Warnakan. Nanti warna cantik-cantik lah. Tak kisahlah warna apa-apa pun. Yang penting warna mesti betul. Jangan warna bentuk yang salah. Okey, soalan seterusnya yang terakhir. Antara bekas kecil dengan bekas besar, mana satu yang boleh isi banyak air? Seorang tolong jawab. Siapa-siapa je pun boleh. Mana satu yang boleh isi banyak air? Cikgu rasa awak mungkin tengah sibuk mewarna ni. Okey. Mana satu yang boleh isi banyak air? Bekas kecil ke bekas besar? Bekas kecil ke bekas besar? Tong air. Tong air ni bekas besar lah kan. Okey. Selesai dah kita jawab muka surat 59, 60 dan 61. Okey. Cikgu harap semua orang dalam keadaan bertenang. Ada sikit kita pun habis kelas 11.30 hari ni. So adalah masa lagi kan. Okey, so sekarang ni soalan yang terakhir ni macam biasalah guna quizzes. Kita akan lawan. Tengok siapa yang akan mendapat markah yang tertinggi dan juga dapat jawab dengan betul. So lepas ni awak baca betul-betul soalan ini. Cikgu tak tolong langsung Macam tadi cikgu tolong juga kan. Sekarang ni cikgu tak tolong langsung. Lepas tu cikgu nak tengok siapa yang boleh buat sendirilah. Okey. Kita dah selesai dah. Cikgu akan sharekan link untuk kita nak jawab secara online. Okey. Tunggu sekejap Okey, sila tekan link yang diberikan. Okey, cikgu akan share juga di dalam Telegram kepada murid yang nak menggunakan WhatsApp Okey, sekejap Okey, boleh daftarkan nama anda sekarang. Semacam biasalah. Okey, cikgu dah masukkan dalam grup. Masuk. Auni tak sempat nanti boleh buat malam
Kalau tak pandai nak masuk, nanti boleh boleh buat malam. Okey. Okey, sekarang ni kita ada lebih kurang 7 orang. Boleh tak dapat 10 orang? Nak lagi 3 orang? Daftarkan sekarang. Kita lawan, kita tengok siapa. Okey, 8 orang dah. 2 orang lagi, dapat 2 orang lagi, kita start. Cepat, jom cikgu tunggu. Kita nak tengok siapa yang akan menang. Okey, Hafi pun dah masuk. Okey, dah dapat dah 10 orang. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jawab soalan yang diberikan dengan betul, dengan berhati-hati. Soalan ABC ya. Okey, jawab elok-elok, baca dan tengok gambar dengan betul. Okey, siapa yang yek ni, boleh tak cikgu removekan dulu. Tulis nama betul. Okey, minta maaf cikgu removekan tulis nama betul. Okey, sebab nanti cikgu tak dapat tahu kalau tulis nama pendek-pendek. Okey, Irfan kenapa ada 2 ni Irfan? Okey, tak apa. Yang mana yang tak gerak tu cikgu akan padam Okey, kita mulakan. 1, 2, go. Okey, boleh jawab sekarang. Okey, setakat ini kita dapat lihat murid yang mendahului carta ialah Nur Syahira Dania, dan kedudukan kedua ialah Putra Al-Alim, dan kedudukan ketiga Syifa Aryana. Mungkin kedudukan ini akan berubah, tidak sama kita akan tengok sebentar saja lagi. Teruskan usaha jawab dengan betul ya.
Okey, nampaknya Nur Syahira Dania telah selesai menjawab 15 soalan. So kita tunggu lagi murid-murid yang lain. Okey, teruskan usaha. Nampaknya pencapaian awak agak baik di situ. Cuma ada juga sikit-sikit yang salah. Dengan ketepatan 90%. Okey, jawab elok-elok. Okey, nampaknya kedudukan murid telah pun berubah di situ. Kita nampak lihat kedudukan murid telah pun berubah, di mana kedudukan pertama kini telah dirampas daripada Nur Syahira Dania yang kini telah diambil alih oleh Syifa Ariana dengan markah sebanyak 15,300 markah. Kedudukan kedua kini disandang oleh Putra Al-Alim dengan 14,200 markah. Kedudukan ini tidak lagi tidak mutamat lagi ya, kemungkinan akan berubah mengikut pencapaian semasa murid. Okey, teruskan usaha kepada murid yang berusaha. Tengok keadaan ni dapat berlaku pecut memecut ya. Okey, yang dah siap boleh tengok dulu. Kejap lagi kelas kita akan habis ya. Kita bagikan sokong. Okey Fairuz, cikgu nampak dah. Awak dah siap. Fairuz boleh tengok dekat sini ya. Okey, so cikgu rasa kita pun dah sampai ke penghujung PDPR kita pada hari ini. Cikgu sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa kerana telah memberikan kerjasama kepada saya untuk memastikan murid-murid hadir ke PDPR bilangan ke-34. Okey, cikgu berharapkan sesiapa murid dekat sini yang masih lagi belum menjawab gading bertuah, jawab gading bertuah sebelum pukul 12 malam ini Okey, kemudian sila masukkan latihan awak dalam Padlet yang akan disediakan sebentar sahaja lagi. Okey, kita habiskan kita punya kelas kita pada hari ini dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye.